Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan design of bridge untuk subjek statik bagi semester 1 sesi 2021. Berikut merupakan senarai ahli Kumpulan 5 yang terdiri dari 5 orang ahli. Ahli pertama, Saudari Jocelyn. Ahli kedua, Saudari Ashikin. Ahli ketiga, Saudari Aida. Ahli keempat, Saudara Hamirul selaku Ketua Kumpulan 5. Ahli kelima, Saudari Tasnim. Seterusnya, saya Siti Nur Ashikin meminta izin untuk membentangkan perihal pendahuluan kajian. Jambatan merupakan salah satu binaan yang amat penting dalam menyambungkan satu kawasan yang terpisah oleh longkang, sungai, laut atau sebagainya yang membuatkan sesuatu kawasan itu terpecah kepada dua. Jambatan mula dikenali pada era Mesopotamia yang di mana pada era ini pembangunan dari segi ilmu, pengetahuan dan juga ilmu kejuruteraan sedang berkembang pesat. Dimulakan dengan pembinaan jabatan yang begitu ringkas dari segi bentuk dan penggunaannya. Berikut merupakan contoh jambatan yang telah dibina di Malaysia. Jambatan tersebut ialah Jambatan Kedua Pulau Pinang atau dikenali sebagai Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang terletak di Pulau Pinang. Jambatan ini merupakan jambatan terpanjang di Malaysia. Latar belakang lokasi kajian. Kawasan ini terletak di kawasan yang mempunyai kemudahan tempat beribadat iaitu masjid untuk penduduk setempat. Jalan raya ini menghubungkan jalan antara Lebuh Raya Pontian dan Johor Bahru dan merupakan jalan utama untuk ke Lebuh Raya tersebut. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ashikin atas pembentangan tadi. Jadi saya Tasnim binti Zakipli akan teruskan kepada bahagian seterusnya. Itu bahagian kajian-kajian lepas. Salah satu kajian yang menjadi rujukan untuk kumpulan kami adalah kajian yang bertajuk Environmental Benefits of Life Cycle Design of Concrete Bridge. Yang mana artikel ini adalah di bawah Dewan Penyelidikan Kebangsaan Kanada. Di dalam artikel ini memberitahu bahawa konkrit merupakan bahan pembinaan yang utama. Jadi selalu berlaku penambahbaikan yang menyebabkan ketahanannya, kekuatannya semakin bertambah. Seterusnya memberi kesan kepada jangka hayat pembinaan konkrit. Di samping itu kosnya juga berpatutan dengan kebaikan yang didapati daripada konkrit. Selain itu, konkrit juga memberi kesan yang sangat baik kepada alam sekitar disebabkan pembinaan konkrit tidak memerlukan pemulihan yang sangat kerap. Dan seterusnya dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah, air dan tenaga. Di samping itu, konkrit juga menyediakan kapasiti penyimpanan haba dan industri kimia. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamidul Helmi bin Johari. Saya akan meneruskan penerangan tentang projek jambatan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penyataan masalah. Nama sungai yang kami pilih adalah Sungai Melana. Panjang Sungai Melana tersebut adalah 19.5 km. Sungai ini bermula daripada Taman Sri Kulai ke Pulau Sepi Resort dan melalui beberapa kawasan perumahan. Di Taman Sri Kulai, Sungai Melana ini memisahkan dua kawasan di antara masjid dan Lebuh Raya Pontian. Antara masalah yang dihadapi oleh penduduk adalah mempunyai satu laluan masuk dan keluar menyebabkan kesesakan di kawasan masjid. Penduduk dan orang ramai daripada Lebuh Raya Pontian perlu melalui jalan yang jauh untuk memasuki masjid. Orang ramai terpaksa melalui jalan yang jauh untuk pergi ke masjid tersebut untuk solat. Penyelesaian masalah. Kekurangan pembinaan jambatan laluan masuk dari jalan utama bagi memudahkan kenderaan dan orang ramai untuk memasuki masjid. Dengan pembinaan jambatan ini, laluan masuk dan keluar masjid akan bertambah
Kesan daripada ini, kesesakan laluan di sekitar masjid dapat dielakkan. Penduduk daripada taman sebelah atau pekerja di bangunan sebelah juga tidak perlu melalui jalan jauh untuk pergi ke masjid. Gambar tersebut merupakan lakaran jambatan yang diperbuat daripada konkrit bagi menjimatkan kos dan tahan lama. Lebar jambatan adalah 9 meter, manakala panjang jambatan adalah 50 meter. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya, Aida Sahira binti Nur Muhammad akan menyambung pembentangan ini mengenai dengan kebaikan dan keburukan jambatan yang telah kami reka. Kebaikan dan keburukan. Bagi kebaikan, yang pertama, jambatan konkrit telah terbukti tahan terhadap semua jenis beban dan hantaman. Yang kedua, jambatan konkrit memerlukan sedikit penyelenggaraan. Yang ketiga, jambatan konkrit terbukti menjimatkan kos awal dan jangka masa panjang. Bagi keburukan, yang pertama, garam larut dalam konkrit menyebabkan perbungaan iaitu kulat hijau jika kelembapan bertindak balas dengannya. Yang kedua, sambungan pembinaan disediakan untuk mengelakkan keretakan akibat pengecutan pengeringan dan pengembangan kelembapan. Dan yang ketiga, kekuatan tegangan yang rendah, konkrit perlu diperkuat untuk mengelakkan retakan. Seterusnya, saya akan menyambung lagi pembentangan saya dengan pengiraan. Contoh pengiraan statik bagi jambatan kami. Kami telah membuat anggapan, assume bahawa sebuah kereta yang mempunyai berat 3 kN berada di tengah-tengah jambatan, manakala berat beam iaitu rasuk yang merupakan beban agian seragam uniform distribution load ialah 50 kN per meter. Dan terdapat juga point A dan point B pada setiap hujung jambatan, yang mana kedua-duanya mempunyai support reaction, yang mana pada point A terdapat AX dan AY, dan pada point B hanya terdapat BY kerana ianya adalah roll. Seperti yang kita sedia maklum daripada slide yang sebelum ini, panjang jambatan kami ialah 50 meter. Kaedah pengiraan. Di dalam pengiraan ini, kita nak cari support reaction berdasarkan FBD pada rajah yang di sebelah. Jumlah FY yang mana kita assume arah ke atas adalah positif ialah kosong. Support reaction AY plus support reaction BY tolak 3 yang mana berat kereta tolak 50, yang mana UDL Uniform Distribution Load darab dengan panjang jambatan 50 sama dengan kosong, dan AY plus BY ialah 2503 dan AY ialah 2503 tolak BY, yang mana ianya merupakan persamaan yang pertama. Seterusnya, kita cari jumlah momen pada point A, iaitu kosong. Kita assume bulatan ikut arah jam ialah positif, dan negatif 3 darab 25 yang mana panjang separuh jambatan tolak 50 darab 25 darab 50 tambah BY darab dengan 50. Panjang jambatan sama dengan kosong, dan kita akan dapat BY sama dengan 1251.5 kN, yang mana ianya merupakan persamaan yang kedua. Seterusnya, kita akan substitute persamaan yang kedua ke dalam persamaan yang pertama, dan kita akan dapat AY sama dengan 1251.5 kN. Dan akhir sekali,
jumlah fx ialah kosong. Kita assume arah ke kanan adalah positif. Disebabkan hanya ada satu support reaction pada paksi X, maka Ax hanya Ax, maka Ax ialah kosong. Ini adalah kaedah pengiraan yang kedua, yang mana perbezaannya adalah hanya pada berat kereta dengan berat beam. Yang mana pada cara pengiraan ini, kita assume, kita anggarkan berat kereta ialah 3000 kg, di mana ianya adalah unit kg. Sebelum ini, kaedah pengiraan yang pertama, beratnya dalam unit newton. Untuk yang ni, kita nak tukar daripada kg ke newton. And then kita akan darabkan 3000 kg darab 9.81 yang merupakan gravity sama dengan 29430 newton. Dan kita permudahkan jadi 29.43 kilonewton. Sama juga untuk berat beam, 50,000 kg darab 9.81 sama dengan 490,500 newton, dan kita permudahkan jadi 490.5 kilonewton per meter. Dan cara pengiraan untuk dapatkan support reaction adalah sama, dan perbezaannya hanyalah berat kereta dan berat beam. Nama saya Justin John dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan sedikit penambahan di slide kami, iaitu pengurusan jambatan. Terdapat pengurusan jambatan yang perlu dilakukan untuk masa yang akan datang. Antara pengurusannya adalah pengurusan jambatan dengan menggunakan sistem Bridge Management System. Dan yang kedua, kerja-kerja penyelenggaraan jambatan yang bersesuaian dengan sistem BMS. Akhir sekali, saya akan memberikan kesimpulan di mana reka bentuk jambatan untuk Masjid Taman Seri Pulai akan menjadi sebuah jambatan yang menghubungkan jalan antara Masjid Taman Seri Pulai ke Lebuhraya Pontian. Jambatan ini akan memudahkan penduduk kampung atau masyarakat setempat untuk beribadah di masjid. Manakala dari segi jambatan yang akan dipasang ialah jambatan konkrit. Jambatan konkrit telah terbukti tahan terhadap semua jenis beban dan hentaman. Selain itu, jambatan konkrit memerlukan sedikit penyelenggaraan, dan jambatan konkrit juga terbukti menjimatkan kos awal dan juga mempunyai jangka masa panjang. Lakaran jambatan ini mempunyai lebar 9 meter dan panjang jambatan adalah 50 meter. Keseluruhan dari reka bentuk kami, iaitu jambatan konkrit, telah memenuhi kriteria dan standar reka bentuk jambatan sebenar. Kerjasama pasukan juga memberi impak yang besar kepada projek kami sejak awal hingga selesai. Itu saja daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.